الفاتح. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa salli wa nusallim ala hadzal nabiyyil karim Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mesti berikan kesempatan, Allah mesti berikan kekuatan, Allah mesti berikan syifa min kulli da'. Mudah-mudahan pada malam ini kita dapat sedikit ilmu daripada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita menyambung pengajian fiqh mazhab yang kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Al-Dimashqi, Syekh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Rahman Al-Dimashqi, fiqh mazhab rahmatul ummah fi ikhtilafil a'immah, rahmatnya umat bila mana berbezanya pendapat dalam mazhab. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah Al-Luqman ayat yang ke-34, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Yang bermaksud sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pengetahuan yang tepat tentang hari kiamat. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah, Allah tahu bila mana berlakunya kiamat. Wa yunazzilul ghais, dan dialah yang turunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah itu yang mengetahui dengan sebenar-benarnya apa yang ada dalam rahim seorang ibu, sama ada dia mengandung itu laki ataupun perempuan. Wa ma tadri nafsun ma za taksibu ghadan, dan tidak ada seorang pun yang betul mengetahui apa yang akan diusahakan besok. Besok tak tahu nak buat apa. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan dia juga tidak tahu bumi mana yang akan dia mati. Innallaha 'alimun khabir, dan sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha meliputi pengetahuan. Dan disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum ay yamut bil madinah falyaf'al fa inni ushhidu liman mata biha. Barang siapa yang mampu meninggal di Madinah, maka niatlah sedemikian, kerana aku akan menjadi saksi padanya pada hari kiamat. Bermaksud, atau kama qala Nabi SAW, bila mana kita ini dalam ayat surah Luqman ini, ayat terakhir, Allah kata wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, kamu tak tahu negeri mana yang kamu akan mati. Kan? Nabi kata, kalau sekiranya kamu ini mampu meninggal kat Madinah, maka niat sedemikian. Maksud apa? Kalau sekiranya kita nak buat umrah, dan kalau kita berniat, ya Allah, kau seronok kalau meninggal kat Madinah, seronok kalau kita meninggal kat Mekah. Ya. Ada satu jemaah saya pernah cerita sebelum ni yang umur dia, yang Allah sallallahu alaihi wasallam, umurnya 70 tahun, tapi tidak pernah solat dalam hidup dia. Nah, umurnya 70 tahun tapi tidak pernah solat dalam hidup. Tapi bila mana kita ini, sebab tu bila mana ramai bila orang ajak pergi buat umrah, dia tak mau pergi, takut dengan dosa-dosa dia, takut dengan amal perbuatan dia dan sebagainya, takut tak nampak Kaabah pada. Nah, saya takut tak nampak Kaabah, Ustaz. Dah tutup mata tak nampak dah. Kan? Cuba buka mata, nampak Kaabah tu. Kan? Jadi kadang-kadang takut. Nampak pula tiba-tiba nak kalau nak buat haji khusus sampai minggu-minggu. Khusus
Sebab haji ni bersiri kan? Daripada start minggu pertama sampai dekat nak pergi haji tu ada khusus kan? Kadang-kadang tak faham-faham pun pergi dah khusus minggu-minggu, setiap minggu pergi tapi tak faham pun tapi disebut oleh para ulama, bila mana Allah panggil, tidak ada siapa yang boleh halang. Kalau sekiranya Allah dah panggil dia, mailah ke Mekah ni, mai, maksudnya datanglah ke Mekah, tak ada siapa yang boleh halang. Tapi kalau sekiranya Allah tak nak bagi, tak ada siapa yang boleh beri. Kalau Allah tak nak bagi dia datang, nak buat macam kita buat usaha lah macam-macam sekalipun, memang dia tak akan sampai. Satu jemaah saya sebelum ini dia nak pergi umrah, masuk kat KLIA 2, turun daripada eskalator tu jatuh dia. Nak pergi kat immigration tu dah turun dah babat-babat yang dah beli turun eskalator tu jatuh dia koma 3 bulan Allah SWT, Allah tak perlu panggil dia maksudnya bila dia dah dialog tu nak pergi dah tu tapi bila mana turun daripada eskalator tu jatuh, terhempak lutut dia tu mungkin kepala dia terhempak sikit, koma dia 3 bulan orang hantar balik ke hospital jadi dia pun tak tahu sama ada dia pergi itu kali terakhirnya ataupun tidak pergi buat umrah itu kali terakhirnya sebab tu kadang-kadang bila orang yang pergi buat umrah sekarang ni ramai orang buat umrah 11 belum lagi, tak sampai je suspense sikit to be continue bulan 11, bulan 12 ni ramai orang buat umrah. Tapi daripada kebanyakan yang pergi buat umrah tu, belum tentu semua yang ada dekat yang pergi buat umrah tu Allah terima umrah. Satu kisah tak boleh cerita dia 70 satu, bila mana yang orang 70 haji tersebut, dia mana dia ni tak pernah solat dalam hidup dia selama 70 tahun. Maka dia datang jumpa saya. Maka dia kata, Ustaz, saya banyak dosa nangis depan saya, nangis maka saya kata kat dia, Haji, saya pun banyak dosa juga, sama-sama lah kita bertaubat sebab mana ada orang yang tak ada dosa dalam dunia, ada yang tak ada dosa. Masih nak berlaku manusia semua ada dosa, tak ada yang tak ada dosa, semua dosa jadi kita sama-sama lah taubat ada kesilapan, kesalahan kita, ada kita menyedak history, sejarah silam kita, memang semua ada tapi itu menunjukkan bahawa kita ni seorang manusia tu dia punya sifatnya adalah buat dosa. Kalau manusia tak buat dosa, maka itu bukan manusia. Itu bukan manusia. Sifat manusia itu, sifat seorang manusia adalah buat dosa. Walaupun Nabi SAW, walaupun dia ni seorang yang maksum, tapi dia juga ada khilaf, buat kesalahan. Allah nak ajar bahawa manusia ni kamu ni mesti ada lupa. Sebab tu kalau kita makan nasi, nasi ni kalau bahasa Arab nasi lupa. Jadi makan nasi, makan hari-hari makan nasi lupa lah kita. Jadi haji yang 70 ni datang, dia nangis jumpa saya, kata, Ustaz, saya banyak dosa dan sebagainya. Haji ni dia pakai wheelchair wheelchair daripada Malaysia memang orang tolak dia dan sebagainya. Maka bila mana tak kala mana daripada saya tengok dia daripada KLIA, dia dah mula mengalirkan air mata, nangis dan sebagainya dia rasa sebab lah sebab itulah kali pertama dia buat umrah. First time dia buat umrah 70 tahun aja, 70 tahun ni. Itulah kali pertama dia rasa nak buat taubat, dia nak pergi umrah. Maka dia dah sampai di Madinah dia menjejakkan kakinya di Madinah itu, dia boleh bangun. Orang tolak dia, kata ayah mai duduk atas kursi roda ni. Dia turun daripada bas tu, elok dia berjalan. Jejak kakinya di Madinah, tanah haram Madinah. Jejak je kaki di tanah haram Madinah, dia boleh berjalan. Dia pun tak sedar dia boleh berjalan. Saya boleh berjalan, dia boleh berjalan. Dia boleh berjalan. Macam yang ada seorang apa yang tabur haji tu yang baru ni yang balik. Dia paralyzed di lumpuh. Sampai Malaysia dia boleh berjalan. Maka kalau sekiranya Allah nak bagi, tak ada siapa yang boleh halang. Maka haji itu bila mana di Madinah dan sebagainya, tiap-tiap hari dia pergi sembahyang. Tiap-tiap hari dia bolak-balik pergi ke Masjid Nabawi dan sebagainya. Umur 70 dah, bila umur 70 ni jalan pun biasa-biasa lain pakai tongkat dan sebagainya. Jadi bila mana nak buat umrah, dia main kat saya, kata, Ustaz, saya ni nak niat apa pun tak pergi. Kata kalau haji tak tahu niat dalam bahasa Melayu tak ada masalah. Allah tahu. Jadi dia pun berniat. Bila dia berniat ini,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana dia berniat dan sebagainya di Bir Ali, kita pergi buat umrah dan sebagainya. Saya tak perasan sebenarnya bila mana kita orang balik hotel, rupanya haji ni hilang. Dia hilang, dia tak sempat balik dengan saya tak perasan ni. Dia tak balik dengan saya dekat hotel. Sebab bila mana dah habis sa'i dan sebagainya, banyak jemaah pecah. Ada yang nak itikaf, tunggu subuh dan sebagainya, dia nak balik hotel mandi kan. Jadi kita bagi kebebasan. Jangan sesat sudah. Jadi haji ni dia sesat. Dia tak tahu. Rupanya dia sesat 2 hari. Dia duduk di Marwah, di Bukit Marwah. Jadi bila mana nasib baiklah ada mutawif lain yang jumpa dia. Jadi mutawif lain yang jumpa dia bawa dia balik. Bawa dia balik ke hotel dan sebagainya, mandi dan sebagainya. Dan Allah SWT nama bila mana dia ni hari yang ketiga, hari keempat tu dia pergi lagi. Jalan, pelan-pelan jalan. Pakai tongkat. Bila mana dia berjalan, dia sampai ke Kaabah, dia kata hari ni haji insyaAllah kita nak buat umrah. Tapi dia tak nak ikut. Dia kata Ustaz, saya dah buat umrah itu cukup lah. Dia pergi duduk depan Kaabah, dia nangis sungguh-sungguh depan Kaabah. Nangis depan Kaabah, duduk depan Kaabah tu seorang-seorang dia, siapa pun tak kacau. Dan dalam masa yang sama, hampir dekat sehari setengah juga lah. Sehari lebih tu, dia tak balik hotel, makan semua kat situ, minum air zam-zam macam tu je lah. Minum kurma, orang kurma dia makan dan sebagainya. Sampai satu tahap dia pingsan di depan Kaabah. Bila mana dia pingsan depan Kaabah, orang Arab pun ambil dia dan sebagainya. Maka orang Arab kejutkan dia bangun. Kemudian bila mana dia bangun, dia sebelah dalam 15 minit dan sebagainya, dia pergi balik ke Kaabah tu. Nangis lagi dan sebagainya. Dan dijadikan cerita ada pegawai Andalusia yang pergi tengok, maksudnya yang buat tawaf dan sebagainya. Jadi haji ni dia pakai nantek. Dia pakai nantek sampai Andalusia, tahulah kan, orang ambil orang Andalusia. Jadi bila mana dia tengok air tersebut tengah semayang, angkat kaki, rebah dia jatuh. Jadi bila mana dia jatuh, dia tengok dia meninggal di depan Kaabah. Dia meninggal di depan Kaabah. Umurnya 70 tahun, tidak pernah solat dalam hidupnya walaupun sekali. Tapi Allah panggil dia dan dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah depan Kaabah. Bukan senang. Saya pun cemburu lah. Cemburu lah. Bukan senang. Kita ni buat orang bawa orang kita awam pergi sa'i dan sebagainya, belum tentu kita meninggal kat depan Kaabah lagi. Kadang-kadang yalah, kadang-kadang Ustaz dia meninggal depan Kaabah tu belum tentu masuk syurga. Memanglah. Sebab kadang-kadang ada orang meninggal disebab stampede, kena dijauh. Tapi itu jihad dia, musafir dia. Bila mana perjalanan dia tu nak menghadap Allah. Kadang-kadang kita ni, macam mana kita kadang kita fikirkan, macam mana perjalanan hidup kita ni nak menghadap Allah. Nanti bila mana kita mati, ada orang angkat jenazah kita. Ada orang angkat jenazah, ada orang uruskan jenazah kita. Kita boleh bayang tak? Macam mana aku nak mati untuk orang angkat jenazah? Kita tak boleh bayang benda tersebut sebab kita belum menghadapi benda tersebut. Wa man tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kamu tak tahu negeri mana kamu nak mati. Sebab itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia doa 2 benda. Allahumma, ya Allah aku matilah aku dalam keadaan syahid dan matilah aku di Madinah. Dan Allah makbulkan kedua-dua doa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kan saya cerita dia dibunuh oleh Abu Lulu'ah masa dia tengah sembahyang subuh dan dia meninggal di Madinah. Maka doa pada Allah supaya dapat husnul khatimah ini bukan sahaja di Malaysia tapi di Mekah, Madinah. Sebab kadang Allah Ustaz, kalau meninggal kat Mekah siapa nak ziarah? Siapa nak ziarah Ustaz meninggal kat Madinah mana? Bukan masalah ziarah pertama tidak. Di Bakit tu, kalau siapa yang meninggal kat Madinah, tanam dekat Bakit, tiap-tiap hari orang ziarah. Doa Allah maghfir lahu warhamhu. Tiap-tiap hari orang doa. Kubur kat Malaysia dia belum tentu orang pergi. Belum tentu orang pergi. Setahun sekali, itu pun setahun tu kalau tak cuti. Kalau cuti, kalau apa tak kerja. Kalau kerja jadi kita berniat. Dan saya pun berniat supaya kalau sekiranya Allah ambil nyawa kita, Allah minta kita Allah matikan di Madinah. Sebab disebut oleh ulama Madinah, golongan pertama yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nabi SAW. Lepas Nabi bangkit, siapa yang bangkit? Ahlul baqa'ah,
ahli keluarga Nabi, ahli bait Nabi SAW. Lepas habis ahli bait Nabi semua apa, para ulama yang ada di Madinah, dibangkitkan orang yang ketiga ni, ahli baqi'. Orang ketiga yang bangkit ni ataupun yang seterusnya yang bangkit ni adalah orang bangkit ni, ahli baqi'. Kita tak tahu bila mana bangkit ni kita. Nombor keberapa tak tahu. Jadi bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bangun dulu, awal umanya ba'as. Orang pertama dibangunkan bila mana mahsyar nanti, kemudian ahli baqi'. Jadi kita boleh tengok Nabi ni. Kita boleh nampak Rasulullah yang akan bagi syafaat. Walaupun pada waktu tersebut Allah jauhkan kita daripada Nabi. Nabi pergi ke Telaga Kausar ni, duduk ke situ. Sampailah disebut bila mana orang datang ke jumpa dia minta syafaat kan. Barulah Nabi akan datang. Tapi awal ma yab'as Nabi SAW akan bangun dulu. Bila mana Nabi bangun daripada tidurnya, daripada kuburnya, maka dia cari umat dia dulu. Umati kan, umatku. Maka saya ambil keberkatan dalam bulan Rabiul Awal kan. Yang ini satu Rabiul Awal. Satu Rabiul Awal. Bukan kita ni bila mana sambut Rabiul Awal ni nak buat maulid je kan, nak sambut maulid Nabi je kan. Tapi sejauh mana kita dengan Rasulullah, muhasabah macam mana kan, muhasabah macam mana kan. Kita sebagaimana saya sebut, kalau kita nak dapat zul cinta Nabi SAW, paling kurang kita selawat 300 kali kat dia. 300 kali selawat kat Nabi ni. 300 kali tu belum tentu dapat cinta Nabi kan. Sebab Abu Jariyah tu dia selawat 15,000 kali baru dia dapat mimpi jumpa Rasulullah tiap-tiap hari kan. Tiap-tiap hari dia mimpi jumpa Nabi SAW, dia selawat 15,000 kan. Kita selawat 300 pun memang takkan sampai. Saya pun tak pernah sampai 300 kalau selawat kan. Melainkan kalau dalam sembahyang, dia sembahyang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kan. Sembahyang dalam solat itu pun kadang-kadang tertinggal, lupa kan. Jadi datangkan cinta kepada Nabi SAW. Sebab bila mana saya pernah sebut Nabi Adam alaihissalam, dia melihat Nurul Muhammad, cahaya Nabi Muhammad SAW selepas dia diciptakan kan. Nabi Adam alaihissalam disebut dalam kitab Maqaratul Awliya yang ditulis oleh Syed Ahmad Semail. Bila Nabi Adam diciptakan, dia tengok semua umat dia. Nabi Adam dah tengok roh-roh kita ni kan. Roh kita ni seumpama cahaya kan. Nabi Adam dah tengok cahaya-cahaya kita sebelum dilahirkan. Dan cahaya yang paling terang adalah cahaya Nabi SAW. Sebab itu Nabi Adam dia berkahwin dengan Siti Hawa. Dia punya maharnya diselawat kepada Nabi SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi kan. Allah dan para malaikatnya selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau orang Arab bila mana di khutbah kan, ya ayyuhallazina amanu sallu, bila mana disebut sallu 'alaihi wa sallimu taslima, dia orang terus sambut Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Tapi di Malaysia tak buat. Sepatutnya kita buat macam tu. Bila mana khatib kata ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Kita pun Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Sebab itu kita menjawab firman Allah Subhanahu wa taala. Dan wahai orang beriman, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Islam kata ustaz kita ni pergi haji, buat umrah dan sebagainya, nak dapatkan sebab saya pun bila mana pergi bawa orang buat umrah ni sebagainya, mesti rasa main. Dada ni rasa lain macam. Nak pergi jumpa Nabi tu dia akan main. Ya Allah kan. Dia akan main. Kita walaupun kita jauh daripada Nabi, tapi kita selalu ingatkan dia. Ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tahap mana kita ingat pada Allah, tahap mana kita ingat pada Nabi menjadi satu perantaraan bahawasanya paling kurang pun kita ingat kat dia. Kita kalau kita cinta kat girlfriend kita, suami, isteri dan sebagainya, kita ingat kat dia. Kita ingat. Dan hari ni girlfriend aku buat mesej lah WhatsApp tapi dengan Nabi ni tak boleh nak WhatsApp selawat lah. Sebab bila mana sambut kelahiran Nabi ni bukan sekadar maulid kan. Jadilah bila mana nanti akan timbul lah bila mana sampai je Rabiul Awal ni adalah suara-suara apa ni sambut maulid dan sebagainya kan. Mesti ada suara-suara begitu. Lagi bila mana sampai pula bulan Rejab kenapa tak boleh puasa bulan Rejab? Tak boleh pula. Sampai je maulid tak boleh sambut maulid kan. Jadi apa yang kita ada? Tapi kalau menyambut hari kebangsaan boleh pula.
kan? Ataupun menyambut hari keputeraan yang di-Pertuan Agong, boleh. Tapi kalau menyambut maulid Nabi tak boleh. Ni Nabi ni, takkan seorang Nabi ini direndah tahap daripada seorang sultan. Jadi muhasabah elok, mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut bahawasanya hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah ini, kalau tengok dalam kita bab makanan ni kan, Rasulullah ini dia dalam sehari dia bertahan lapar. Maksudnya Rasulullah dalam sehari tak pernah dia kenyang dalam hidup dia. Mesti lapar. Kan? Sebab dalam rumah Rasulullah ni, Rasulullah bila mana wafat tak ada apa tinggal kat Sayyidina Aisyah. Tak ada apa. Kan? Macam contoh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi meninggal. Dia bila mana dia meninggal, saya nak cerita bila mana dia meninggal, dia cuma tinggalkan 1 dinar 47 dirham. Itu je duit dia. Walaupun dia seorang sultan menakluk Konstantinopel dan sebagainya kan. Dan Sultan Muhammad Fatih menakluk Turki dan sebagainya, tapi bila mana meninggal, nak belikan ihram tak ada. Nak belikan ihram tak ada. Kain apa? Kain kapan ni tak ada. Nak belikan ihram tu kan. Kan, nak belikan kapan ni tak ada. Kan, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini menteri dia sedekah kan ihram, kain kapan bagi dia semayang jenazah, tutup jenazah. Dan ulama dulu disebabkan mereka ini tawaduknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak beli kain jenazah ni tak ada duit. Kan? Sebab itu orang Melayu ni dia pandai. Kan? Jadi bila mana tak ada duit, dia letakkan jak depan rumah dia. Supaya orang derma masukkan duit dalam jak tersebut. Jak tersebut duit yang dapat tu bolehlah beli kain kapan. Kan? Sebab orang dulu hidupnya susah. Kan? Hidup susah tak ada duit, sebenarnya mana ada duit kan. Jadi letakkan di sumbangan ni. Kalau kata ustaz, kenapa kita ni kalau orang Melayu Islam ni kan, nak buat apa kena minta sumbangan kan? Nak buat apa, nak buat tahfiz minta sumbangan. Sebab apa? Kan? Sebab apa? Sebab ini kalau nak kata kita tak buat sumbangan, kita pun belajar dari Rasulullah. Rasulullah bila mana perang Tabuk kan, perang Tabuk, Rasulullah kata, wahai para sahabat, siapa yang nak bagi sumbangan? Siapa yang nak bagi sumbangan? Rasulullah kata, bangun Sayyidina Uthman bin Affan. Ya Rasulullah, aku sedang engkaukan ni kelengkapan perang kepada 100 orang prajurit tentera. Maka Sayyidina Uthman dulu. Bangun lagi Rasulullah, siapa lagi nak sedekah ni? Bangun lagi Sayyidina Uthman. Ya Rasulullah, aku bagi ni 100 ekor unta. Ya. Kemudian bila mana duduk Sayyidina Uthman, Rasulullah bangun balik. Siapa lagi nak sedekah? Bangun lagi Sayyidina Uthman. Rasulullah, apa lagi tak cukup? Aku bagi semua. Ya, apa lagi tak cukup? Sayyidina Uthman kata, aku bagi semua. Ya. Maksudnya kita pun belajar dengan Rasulullah. Ya, sebab Islam ini, kalau sekiranya kita jenis macam apa ni, standard tak standard kan, buat tahfiz minta duit sumbangan, apa ni kan, tak pesa kan. Sebab itulah hidup. Kan? Kita ini kalau kita berharap seorang, kan? Kita ni berharap seorang, kan? Kalau contoh kita ni hidup seorang, duit tak apa nak ada. Kan? Kalau contoh nak beli makanan, duit tak ada kan, pinjam duit je. Pinjam duit ke orang tu, kan? Pinjam duit ke orang tu, sumbangan betul. Kan? Kalau sekiranya kita hanya memandang agama ni, kan, sebagai peleceh, kan? Sebab tu kalau sekiranya sepatutnya orang Islam ni dipegang ekonomi. Ya, dipegang ekonomi. Sebab ekonomi itu nak buat apa senang, nak buat tahfiz senang, nak buat program agama senang, ni ada duit. Nak buat ni semua ada duit. Ya. Sebab kita pegang ekonomi. Tapi sekali ekonomi siapa pegang? Cina pegang. Kalau sekarang di dunia Yahudi yang pegang ekonomi. Ya. Nak tak nak kita kena makan McDonald. Nak tak nak kena makan KFC. Jadi nak tak nak beli pakai baju-baju daripada sana juga. Sebab dia orang yang memegang ekonomi. Kalau zaman dulu sahabat Nabi SAW, Sayyidina Abdurrahman bin Auf ada. Kan? Nak apa ya Rasulullah? Kan? Kekayaan dia melebihi apa yang ada pada orang Arab. Abdurrahman bin Auf. Kan? Kemudian ada juga Sayyidina Uthman bin Affan, seorang peniaga. Kan? Sayyidina Ali ada. Kan? Kemudian ada lagi Zubair bin Awam. Semua orang-orang yang pandai meniaga, usahawan semua, milioner. Kan? Kalau tengok disebut kekayaan yang ada pada Sayyidina Uthman ni, kalau convert sekarang ni, orang sekarang tak boleh nak banding kekayaan yang ada dengan Sayyidina Uthman. Tak boleh banding. Kekayaan dia lebih. Nah, sebab orang Arab ni, kalau sekiranya unta yang paling mahal disebut Al-Ishar. Al-Ishar. Dalam surah Takwir disebut Wa'izal Ishar Rutilat. Kan? Bila mana unta-unta betina itu dia berlari, terbarat. Sebab
Orang Arab ni yang paling mahal dalam kehidupan dia unta betina. Unta betina kalau mengandung lagi mahal. Sebab harga dia tinggi. Kan? Jadi sebab tu bila mana Allah sebut wa izal Aisyah rahmatillah, bila mana unta-unta betina ni pada hari kiamat nanti dia berlari dari orang Arab buat macam tak tahu saja sebab hari kiamat. Kan? Jadi seumpama pada hari kiamat sebut orang tak fikir apa dah. Kan? Jadi Allah SWT ala Sayyidina Muhammad, kita ambil keberkatan yang ada pada Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan dalam beramal. Baik, Allah SWT ala Sayyidina Muhammad. Kita tengok sedikit. Cuba bukan lima tu. Kan, kita masuk sedikit lah daripada fiqh mazhab kita. Baik. Menurut kesepakatan imam mazhab, saya nak sebut apa hukumnya kita makan babi laut. Babi laut, tak babi laut. Bukan anjing, babi laut. Kalau istilah dia disebut water hog ataupun kopi bara, COPYBARE, kopi bara ataupun water hog. Water hog ni adalah babi laut. Apa hukumnya kita makan babi laut? Tapi kalau dekat darat ni disebut babi. Yang babi tak boleh makan. Babi darat. Kan? Kalau dekat laut disebut babi laut lah. Kalau dekat darat pun dah haram, takkanlah laut pun haram juga. Kan? Maka kata ulama okey, Imam Malik rahimahullah dia berpendapat bahawasanya boleh makan ikan dan selainnya daripada haiwan laut seperti mana seperti katak, anjing laut dan babi laut, meskipun tetap makruh makan babi laut tersebut. Imam Malik dia berpendapat makan babi laut ni hukumnya makruh. Imam Hanbali berpendapat bahawasanya menurutnya selain binatang-binatang yang ini perlu disembelih terlebih dahulu. Saya pernah sebut sebelum ni, kalau mazhab Hanbali, kalau dia jumpa babi laut dalam laut tersebut, buat naik ke darat, maka dia kena sembelih terlebih dahulu. Ataupun anjing laut. Kan, anjing laut dia jumpa. Anjing laut dalam bahasa Inggeris apa? Si apa? Silaya. Si apa? Silaya. Si apa? Dua tu lah. Si master. Jadi kalau sekiranya ada babi laut ini, kata mazhab Hanbali, dibawa naik ke darat, maka dia kena sembelih dulu. Hukumnya sama seperti mana ikan duyung. Ikan duyung kalau mengikut mazhab Hanbali, kalau sekiranya nampak macam sedap ikan duyung tu kan, kena sembelih dulu. Sebab itu dikira sebagai ikan. Ikan. Dugong sama lah. Jadi di sini ikan duyung. Tak adanya ikan duyung cantik. Jangan lupa buat dia. Kan? Kita nampak bercontoh kita macam cantik ikan duyung ni kan. Tak ada je. Ikan dugong ada. Jadi kalau dugong pun sekalipun, maka kalau mazhab Hanbali buat naik ke darat, dia kena sembelih. Baik. Kalau mazhab Hanafi, baik. Dalam mazhab Hanafi, semua haiwan yang di dalam laut haram dimakan kecuali ikan. Mazhab Hanbali dia tegas. Sebab tu saya pernah sebut, kalau mazhab Hanbali, ikan tak ada masalah. Selain daripada ikan ini haram ataupun makruh tahrim. Sebab tu disebut sebagai hasyaratul bahri, sampah-sampah laut. Ketang, kerang, sotong, kan? Apa lagi semua-semua tu lah, kepah dan sebagainya. Sebab tu mazhab Hanafi dia tidak makan benda-benda tersebut. Mungkin pandangan daripada mazhab Hanafi ini pandangan yang lama. Sebab sekarang ni mazhab Hanafi banyak juga yang benar. Kan? Walaupun di mazhab Hanafi, kan, tapi dia masih juga makan sotong, udang, kerang dan sebagainya. Sebab bagi dia benda ini tidak mudaratkan. Jadi pandangan dari mazhab Hanafi ini mungkin pandangan yang lama. Mungkin pada waktu tersebut Imam Hanafi berada di Kufah. Jadi jauh daripada laut. Jadi Imam Hanafi berpendapat sedemikian sebab nak menjaga ikhtilat, nak menjaga satu baiknya bila mana dalam makanan. Baik. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Jadi kalau mazhab Syafi'i macam mana? Tadi kita dah sebut mazhab Maliki. Mazhab Maliki, maka benda tersebut anjing laut, babi laut semua hukumnya makruh. Okey, mazhab Hambali, kalau nak makan babi laut, anjing laut, apa dan sebagainya, bonek darat sembelih. Kan? Maka ambil ikan duyung tu sembelih dia. Sembelih dia boleh makan. Kalau tak ada makanan lain lah. Kalau dalam mazhab Hanafi, semua makanan yang ada dalam laut ni haram dimakan ataupun makruh yang tidak, makruh yang sangat tegas, makruh tahrim. Kan? Tak boleh makan kecuali ikan. Ikan tak ada masalah, apa-apa jenis ikan pun. Jadi kalau ikut mazhab Syafi'i, dia berbeza pendapat binatang laut selain daripada ikan. Sebahagian dari mereka berpendapat semua binatang laut boleh dimakan. Dan inilah pendapat yang paling sahih. Maksudnya Imam Syafi'i dia ada tawassuh, dia memberi keluasan pada penganut mazhabnya. Tak ada masalah, nak makan apa pun makanlah. Kan? Boleh makan, tak ada masalah. Dan ada pun yang berpendapat bahawa tidak boleh dimakan kecuali sejenis ikan sahaja. Kan? Juga sebahagian yang lain yang berpendapat bahawa anjing laut, babi laut, ular laut, tikus dan sebagainya yang ada bandingannya di darat tidak boleh dimakan. Tapi menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, segala binatang yang laut adalah halal, boleh makan, kecuali buaya. Disebut kecuali buaya, kakak, ular, penyu dan juga kura-kura. Dua alam. Bila dia main binatang yang dua alam ini, Imam Syafi'i tak bagi makan. Sebab binatang ini, yang pertama dia menyerupai binatang yang di darat, dan yang kedua dia termasuk dalam keadaan binatang yang dua alam. Buaya. Siapa yang makan buaya? Kalau iguana macam mana iguana? Bukan iguana, biawak. Tak. Kalau tak, mazhab Hanafi tak boleh. Mazhab Hanafi tak digalakkan. Sebab hadis yang Nabi tidak menegak. Tapi Imam Hanafi juga berpendapat sedemikian. Maksudnya bila mana Rasulullah tak makan, dia pun tak makan. Jadi kalau mazhab Syafi'i tak ada masalah, dak ini boleh makan. Tambah juga orang buat minyak dak. Kan? Untuk kekuatan laki dan sebagainya kan. Orang ambil minyak dak. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, maka tidak digalakkan. Okey. Jadi kalau binatang yang tak boleh makan itu buaya, katak. Tapi ada macam mana hukumnya? Kalau sekiranya orang yang buat perubatan, macam contoh doktor-doktor dan sebagainya kan ada budak-budak praktikal. Dia ambil katak tu, dia enggangkan tangan kaki dia buat eksperimen. Macam mana? Dan juga apa hukumnya kita makan daging seorang manusia? Saya boleh sebut saja. Apa hukumnya kita makan daging seorang manusia? Maksudnya tahun minggu lepas, sebelum ni kan? Cannibal. Kita makan cannibal. Dia cari pula bahagian mana yang sedap. Kan? Allah SWT. Jadi kalau binatang ini, saya pernah hadis yang saya pernah sebut sebelum ni, seekor burung datang jumpa Allah kan? Man qatala asfuran ajja ila Allah yaum al-qiyamah faqala ya rabbi inna fulan bin fulan qatalani abasan. Wahai Allah, sesungguhnya fulan bin fulan ini bunuh aku dengan sebab sia-sia. Walam yaqtulni bima fa'al, dan tidak bunuh aku dengan sebab manfaat. Maka burung asfur ni datang jumpa Allah, tuntut hak dia. Jadi apa hukumnya kalau katak ni ada binatang-binatang lain, dia buat kajian. Sekarang ni orang buat kajian banyak. Kalau jumpa shark, bukan shark, apa? Ikan apa? Shark. Kayu, kejerung kan? Bila mana jumpa ikan jerung ni, tangkap, dicucukkan ni kamera. Nak tengok apa ikan jerung tu buat. Kan? Macam mana dia breeding, macam mana dia beranak dan sebagainya kan? Tapi kalau sekiranya macam mana, apa hukumnya? Sebab kalau sekiranya kita tak buat kajian, kita tak tahu. Kalau bila mana tak buat kajian, tak tahu. Kalau dia pupus, payah pula. Maksudnya kita kena menjaga apa zahar al-fasad fil bahr wal bahr yang menyebabkan kerosakan manusia. Jadi kita kena jaga ekosistem alam juga. Jadi kita tengok satu persatu. Kalau sekiranya katak atau binatang-binatang ini, bila mana dia buat kajian, kalau sekiranya tidak perlu kepada kajian tersebut dan dia buat juga, maka haram. Saya sahaja ambil katak, bedah perut dia. Kadang-kadang bila mana orang perubatan, dia ambil, dia bedah perut, dia tengok katak ni jantung dia macam mana, apa kaki dia macam mana, kenapa dia ada katak tu dia besar, dia juga lembut dia tu.
Kan, dia buat kajian. Kalau kajian tersebut memberi manfaat kepada manusia, tak ada masalah. Kan, al-aslu fil asya' ibaha. Asal satu perkara itu harus hatta yadullu dalil ala tahrim, sampai datang satu dalil yang mengharamkan. Baik. Jadi cuma bila mana datang perkataan tersebut macam ular. Kan, orang Cina dia akan makan sup empedu. Pedu ular. Nak dapatkan tenaga badan, ataupun dia makan sup ular. Kan, orang Cina yang eksotik, makanan eksotik ni kan. Ataupun dalam kalau tengok sahabat tengok Indiana Jones. Kita tengok Indiana Jones, dibukanya kapal monyet tersebut, dia hirupnya apa? Otak dia. Kan? Jadi kalau monyet dia apa makan monyet? Monyet boleh tak kita makan monyet? Yang tak ada tak pergi ke hutan tak ada binatang lain, ada monyet ni boleh makan. Kalau sekiranya benda tersebut memudaratkan diri maka boleh makan, tak ada masalah. Penyu. Kalau Ustaz Zahar terus disebut tak boleh makan penyu kalau tak ada duit. Kan, sebab penyu ni mahal. Kan, penyu ni mahal apa harga dia ataupun pura-pura ni. Kan, tapi penyu dan pura-pura ni tak digalakkan makan. Sebab dia termasuk binatang yang dua. Ya. Telur tak ada masalah, itu yang boleh tu. Telur apa penyu dengan pura-pura yang makan pula sedap tu. Kan? Pokoknya ada telur. Penyu pula banyak kan. Kita makan telur penyu kan. Tuntung. Tuntung kan. Kalau pergi ke rantau abang pun tengok telur dan sebagainya macam garam dan telurnya. Kan? Ambil makan telur tersebut. Tak ada masalah, boleh makan. Ya. Belangkas boleh, tak ada masalah. Belangkas apa beza belangkas dengan mentarang? Itu sama. Belangkas belangkas pun dia ada telur dia kan. Telur tu sedap, dia boleh buat masak minyak. Kan, telur dia tu. Mentarang belangkas sedap. Binatang tersebut kalau masak telur dia tak ada masalah. Tapi binatang-binatang ini kalau sekiranya benda tersebut dia hidup dalam keadaan macam ada setengah binatang-binatang yang hidup dalam keadaan yang kotor, duduk dalam longkang dan sebagainya kan. Jadi kita pun duduk mencari ikan malam-malam dalam longkang. Hidup dia kotor tu. Kan, seluk dan sebagainya kan. Kalau dimakan. Kalau ikan keli yang hidup dalam keadaan paya dan sebagainya tak ada masalah. Kan, tapi kalau hidup dalam seluk dan sebagainya makanan dia tu. Yang makanan dia seluk kan, makanan dia benda kotor. Jadi bila mana kita makan binatang ini, kita makan dia punya daging dia. Jadi bila mana masuk dalam daging ni, bila mana masuk dalam badan ini, kullu lahmin min nabatil haram fannar aula. Setiap benda yang masuk dalam keadaan haram maka neraka yang paling aula. Ya, betul. Ustaz, saya tanya, macam askar dulu dia masuk hutan, tapi dia kalau makanan dia sampai lagi ke tempatnya, tapi cuma hanya cukup ulas sour. Jadi mereka dapat ulas sour, mereka makan ulas sour. Ustaz kata ni dah benar begitu. Kan sebenarnya. Tapi pada askar macam mana? Dia macam saya sebut sebelum ni, hukum asal hukum asal haram. Kan? Sebab benda-benda atau binatang-binatang yang menyakiti atau binatang-binatang yang disebut boleh menyebabkan apa Allah SWT binatang-binatang yang akan menyebabkan contoh lipas ataupun apa kalajengking dan sebagainya. Binatang-binatang ni akan menyakiti ular kan. Jadi kalau kita bunuh dia, kita tak makan kan, sebab kita bunuh dengan sebab dia ini boleh memudaratkan. Tapi Nabi sebut dalam hadis dia ad-darurat tubihu al-mahzurat. Dan kemudaratan itu mengharuskan benda yang haram. Kan, dalam hadis lain ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu menghilangkan benda yang haram. Jadi kalau sekiranya dalam hutan kan, nak makan apa? Polis ataupun askar yang masuk hutan duduk dekat 2-3 bulan dalam hutan tersebut kan, makanan tak ada. Dah cari babi satu hutan tak ada. Nak kan nak buat BBQ kan, tapi tak ada babi. Ada je, ada nampak dia tengok ada ular sawah. Kan, dia tengok apa ular sawah tu buat. Ni sedap dia orang megang ni tangkap ular sawah. Kan. Jadi ular sawah tu pun isu dia kat sini kalau askar modal latihan sepatutnya dia darurat lagi. Okey, Allah SWT.
Hukum asal boleh makan bila mana ada mudarat. Tapi bila mana dalam keadaan kita cuba nak replicate, rasanya ada latihan, maka hukum tersebut boleh jatuh hak. Bila mana keadaan tak apa kita buat latihan ni, kan? Pergi ke Ulu Jam dulu. Kan? Kita Ulu Jam belakang ni. Jadi hukum tersebut benda sebab makanan yang lain masih ada. Masih Ustaz, Ustaz boleh yang menentang tulis tu. Ustaz yang menentang tulis. Ustaz menentang komunis zaman dulu lah. Dulu je. Kalau zaman dulu tak ada salah. Allah sini. Pak sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi tengok hukum. Imam mazhab bersepakat bahawa haramnya makan daging binatang buas yang bertaring. Nabi ada sebut dalam hadis di kulli zinabin. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli zinabin min as-siba'in wa kulli zi makhlabin min al-qayr. Maka Nabi melarang makan segala binatang yang bertaring. Macam singa, kucing, gajah, harimau, serigala, badak dan sebagainya. Maka kesemua imam mazhab berpendapat haram makan daging binatang tersebut. Tak boleh makan. Tak boleh makan singa, harimau dan sebagainya. Tapi satu pendapat daripada mazhab Maliki mengatakan boleh makan daging. Mazhab Maliki berpendapat boleh kita makan daging semua binatang tersebut meskipun makruh. Jadi kalau sekiranya dia ni mazhab Maliki, dia nampak harimau tu macam sedap, dia makan, tak ada masalah. Boleh makan ikut mazhab Maliki. Tapi kesemua mazhab-mazhab yang lain, Hanafi, Syafi'i, Hanbali dan jumhur ulama mengatakan haramnya makan daging binatang berbuas tersebut dengan hadis Nabi yang melarang tersebut. Okey. Kemudian daging kelinci. Tahu kelinci? Apa kelinci? Arnab. Kan? Arnab, daging arnab apa hukumnya? Halal. Kan? Kalau sekiranya dekat Mekah, Madinah ni ada banyak, ataupun dekat Mesir pun banyak makan daging arnab. Tapi daging arnab ni panas. Panas daging arnab ni boleh makan. Menurut semua mazhab kata boleh makan daging arnab. Zirafah. Siapa nak makan zirafah? Apa hukumnya kita makan zirafah? Zirafah adalah halal menurut Imam As-Subki rahimahullah. Dan mengikut seorang daripada mazhab Syafi'i disebut dalam fatwa Al-Halabiyah, tapi dalam kitab At-Tahbir dia mengharamkan. Kalau ikut mazhab Syafi'i, zirafah ini boleh dimakan, halal. Tapi nak tahu juga macam mana nak menyembelih tu. Panjang mana dia punya leher. Payah pula nak mencari urat-urat. Sembelih macam unta. Konsep dia sembelih macam unta. Unta ni dia punya urat ni duduk dekat bawah sedikit. Dan dapatkan unta yang panjang dekat bawah. Selalunya Arab ni kalau nak sembelih dia akan tanda siap-siap. Kan urat dia unta ni panjang, dia punya lempok dia. Kan? Saya pernah lah masa dekat Mesir tu pegang unta nak sembelih kan. Tapi kadang orang Arab ni tengok orang Melayu bila nak sembelih unta, ketawa dia. Kita boleh pegang kaki, dia pegang semua jantung macam tu kan. Dia pergi ambil pisau, dah habis. Dia ada unta tu, montok unta. Seorang dia. Jadi seumpama zirafah pun sama. Uratnya duduk di bawah. Halqum marinya dan juga wajah duduk di bawah. Jadi urat panjang, dia punya leher dia tu nak sampai ke badannya, itu urat. Dekat sebelum nak sampai ke badan dia, urat unta tu ataupun zirafah. Maka boleh kita sembelih dia dalam keadaan kalau nak makan binatang tersebut. Pergi ke Afrika tak ada benda nak makan. Ada zirafah banyak duk lari-lari, pergi tangkap zirafah seekor, lalu potong sembelih zirafah tersebut boleh makan. Daging zirafah tak pernah. Siapa makan zirafah? Ada nak makan zirafah? Tengok zirafah kat Saudara pun takjub lah. Tinggi benar zirafah ni. Nak makan pun rasa tak, macam tak patut dia makan.
Tapi kalau nak makan, kalau sekiranya tidak ada binatang yang boleh dimakan, maka tidak ada masalah. Cuma sepatutnya kadang-kadang orang Arab kalau tengok video orang Arab sembelih betul, kadang dia punya cara sembelihan tak betul juga. Sebab bila mana dia sembelih, unta tu duduk dalam kandang, semua unta tu nampak. Jadi takut unta-unta lain. Unta-unta lain takut tengok, sebab kawan-kawan dia kena sembelih. Kemudian sepatutnya dia ambil satu tempat macam kita buat sembelihan. Maka ambil satu tempat, masa sembelihlah unta itu semua. Jadi kawan-kawan ni tak kena masa takut sangat. Kalau sekiranya macam orang yang saya tengok video baru ni sembelih apa babi Mesir. Dimasukkan babi tersebut dalam ni, dicucuknya pelali dulu. Bagi apa khinzir tersebut dia macam hitam-hitam sikit, maka terus dia potong balik. Jadi khinzir tersebut dia tak meronta-ronta lah. Dia bagi cucuk sikit dia punya ubat sampai menenangkan. Dia panggil tranquilizer. Daging dia akan jadi masalah. Tranquilizer ni bila mana dia masuk dalam badan binatang ni, dia efek dia semua. Jadi kita pun seumpama macam kita makan ubat hospital. Betul kan ngantuk? Sebab dia ada drug ini kan, rabak dada pun kuat. Jadi bila mana binatang tersebut memang okey. Memang dia akan tenang, bertindak tenang dan sebagainya. Tapi bila mana sembelih daging dia tu, tak apa nak elok lah. Sebab dia dah campur dengan ubat, dadah dan sebagainya. Okay. Kemudian yang akhirnya antara binatang-binatang yang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kancil. Kancil dan juga pelanduk. Kancil ke pelanduk ke rusa dan sebagainya juga adalah halal dimakan menurut pendapat Imam Syafi'i dan juga Imam Hanbali. Kalau dalam mazhab Maliki, hukum macam makan kancil dan juga rusa ni makruh, mazhab Maliki. Dan pendapat dalam mazhab Hanafi mengharamkan. Imam Hanafi dia mengharamkan makan kancil dan juga pelanduk. Landak. Duri tu kan, landak tu kan. Landak kalau nak makan tak dosa, boleh makan. Tapi kena jaga duri tu. Nak sembelih pun bayar, tak payah makan lah. Macam ada pengalaman tu. Biasa buat lah. Ayah buat. Tapi kalau nak makan tak dosa, boleh makan. Kemudian lapar ada duri-duri dia buang duri-duri tu. Masak lah. Okey. Jadi binatang yang dibiasakan makan makanan najis. Apa yang binatang yang biasa makan najis? Ayam, kadang-kadang lembu, kadang-kadang itik, angsa dan sebagainya, kambing. Maka ada setengah ulama dia berpendapat makruh makan. Makruh makan. Kalau ikut hukum asal, 3 pandangan mazhab Hanafi, Syafi'i dengan Hanafi, Syafi'i, Maliki, maka hukum makan unta, kambing, lembu dan sebagainya makruh. Hukum asal. Tapi sebab binatang-binatang ni dia berayat kan, dia pergi kadang-kadang dia pergi rumah orang makan kat leher punya sawi, atau dia pergi rumah lain dia makan wali punya pun macam-macam dia makan. Saya kira apa kalau dia pergi ke sungai dia kadang dia lihat air tak tahu apa benda dia makan, tak tahu. Malaikat kalau dia duduk kat satu tempat kandang dan sebagainya, kita tahu dia makan apa, kita bagi dedak kan. Tapi bila mana dia berayat ni, jadi ulama kata makruh makan. Melainkan dia dijaga dengan baik dan sebagainya. Kalau ikut mazhab Hanbali, haram makan daging, air susu dan juga telur. Itu mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali dia memang tegas sikit dalam bab binatang-binatang yang makan najis. Sebab tu dalam Imam Malik rahimahullah ada satu ketika Imam Malik ni dia tak makan kambing selama 40 tahun. Ada setengah ulama kata 40 tahun, ada setengah ulama kata 40 hari. Biasa mungkin pendapat saya mungkin 40 hari. Sebab dia kata ada satu ketika tersebut kambing tersebut dia makan benda-benda najis, maka tersebar dekat semua negara, kambing tak boleh makan. Jadi Imam Hanafi dia menolak ataupun dia mengelak daripada makan benda-benda yang syubhah, maka dia tak makan kambing dalam 40 hari. Jadi kadang-kadang kita benda je.
Sebab insya-Allah boleh ni halal Ustaz kan. Cuma bila mana makan benda yang syubhah ini, kalau orang yang hafiz Quran dia akan dekat. Saya pernah makan dulu masa Allah SWT makan KFC. Dululah masa kata KFC tak boleh makan dan sebagainya. Saya makan lagi KFC tersebut, ayam tu. Hilang setengah juzuk. Setengah juzuk hilang. Jenuh pula nak pulang. Lepas tu bertaubat tak makan. Sekarang tak makan, jarang nak makan. Kalau orang suruh makan. Tak ada masalah nak makan, tak ada masalah. Cuma kalau sekiranya yang hafiz Quran ini, dia kena menjaga banyak makanan dia. Kan? Kalau yang hafiz Quran kita nak mengapai, nak mengaji dan sebagainya kan. Kadang kalau macam mana lah buatlah susah sangat nak mengapai kan. Kadang nak mengapai doa susah. Tengok makanan apa kita makan. Tengok kita makan. Ulama dulu nak tahu sebab apa susah mengapai, tengok apa dia makan. Kalau sekiranya dia makan dalam keadaan benda yang syubhah. Kalau orang yang hafiz Quran ni kadang-kadang cabai Melaka, cabai hijau tak boleh makan. Sebab takut terlalu pedas. Terlalu pedas, kadang-kadang dia tak boleh makan air yang terlalu sejuk. Kadang tak boleh benda-benda masak. Jadi bila mana dah dapat 30 juzuk tu kena kekalkan pula. Nak jaga pula bacaan, kena hari-hari ulang dan sebagainya kan. Orang tak ulang, tak dosa hukumnya. Jadi bila mana dalam keadaan benda tersebut jadi syubhah, Nabi sebut adalah hadis 40, kalau tuan-tuan baca kan, hadis 40, al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umur mutasyabihat. Di antara halal dan juga haram tu ada benda syubhah. Sebab tu kalau kita ni duduk di UK, ada makcik saya duduk di Amerika. Dia kata kalau di Amerika, Mufti Ismail Meng dia tidak, ataupun Mufti Suhaib kan, ada keluar kat TV Al-Hijrah Reflection tu kan, ataupun Mufti Ismail Meng, dia tidak kata kita kena mengkaji sampai tahap mana apa haram tersebut. Sebab kadang-kadang dekat Amerika, katalah kita kata bacon, B-A-C-O-N, bacon. Kalau bacon, kalau menurut orang sana daging babi kan. Kalau di sini disebut bacon boleh jadi daging lembu kan. Jadi kata Mufti Ismail, bila mana kita makan satu kedai, contoh macam dekat sana katalah KFC atau McDonald yang ada kat sana kan. Tapi kalau sebenarnya kita yakin benda tersebut sembelih hanya halal, makan dia, tak payah kita nak detail sampai jadi dia ni masak macam mana, masak macam mana. Sebab kebanyakan masakan yang ada dekat negara-negara barat ni banyak guna wine. Nak masak steak guna red wine, nak masak ni guna wine dan sebagainya, memang akan guna. Jadi kalau nak makan tak ada benda nak makan. Jadi itu bagi pendapat dia orang lah. Sebab mungkin mudarat ataupun kesusahan masyarakat yang ada. Sebab tu kebanyakan yang duduk sana jarang makan luar, banyak masak sendiri. Sebab kalau di UK, di San Francisco ni, dia ada satu pertubuhan YMCA. Bukan YMCA lagu tu. Dia panggil Youth Muslim Council Society juga Association. Kan? Dia dari situ, daripada YMCA tu lahir ni Suhaib Web. Lahirnya Mufti Ismail Meng dari situ. Dari situ. Dia panggil YMCA ni pertubuhan dia. Jadi orang support dan sebagainya bagi sumbangan. Dia belajar daripada kecil sampai dia PhD. Maka sumbangan ni dia kena bagi balik ke masyarakat itu. Jadi bila mana pendapat-pendapat ni, tengok pada uruf keadaan masyarakat yang ada pada negara tersebut. Kalau sekiranya makanan tersebut tak ada benda nak makan, tak boleh makan, tak ada benda tak ada, kalau sekiranya dalam keadaan susah nak dapat. Tapi bila mana masak, walaupun orang yang bukan Islam masak, tapi kualinya dalam keadaan baik, tak masuk, tak campur dengan wine dan sebagainya, maka bolehlah makan. Tapi bila mana jadi macam tu, kita nak kena detail juga. Kadang-kadang kuali tu diguna masak babi, kadang-kadang kuali tu juga diguna dalam keadaan wine. Kuali tu juga masak binatang-binatang yang tak sembelih, kadang mahu, payah juga. Jadi afdalnya masak sendiri pun, masak sendiri tu lebih berhati-hati dan lebih afdal kita makan. Baik. Okey. Rasa cukuplah saya dari itu. Bagi binatang-binatang ini, InsyaAllah nanti kita akan masuk, kita akan tengok semua binatang-binatang. Antara binatang-binatang yang haram dibunuh, kemudian binatang-binatang yang pun dalam keadaan haiwan-haiwan lain, binatang-binatang laut ini. Macam mana pula dengan bangkai kan? Bangkai ini ada satu kisah macam mana bangkai ini haram bagi kami, haram bagi tuan, halal bagi kami. Ada cerita macam tu kan? Haram bagi orang lain tapi halal bagi dia. Macam mana? Ada kisah yang berlaku dengan Zainul Al-Misri, seorang ulama.
Kemudian Allahumma salli alaihi wasallam, benda-benda yang macam apa kita panggil ma la nafsu lahu sa'ilah, benda yang tidak ada darah-darah sangat, macam belalang kan, nyamuk, lalat dan sebagainya. Macam mana kalau Nabi sebut dalam hadis dia, kalau sebenarnya iza wada'a al-hubab, kalau masuknya lalat dalam minuman kamu ni, celup dia. Kan? Sebab di antara salah satu daripada sayapnya ada racun dan juga penawar. Tapi tengok lalat sekarang ni belum tentu lagi. Lalat sekarang ni banyak orang sampah. Sebab kalau masuk confirm sakit kadang-kadang. Jadi tengok insya-Allah datang-datang ni, mudah-mudahan datang-datang ini kita makan dalam keadaan kita yakin makan dia tersebut. Dan saya minta doa lah pada Haji-Haji dan sebagainya, sebab saya insya-Allah hari Isnin ni saya pergi umrah. Kan, mudah-mudahan doa Haji kan, Allah mudahkan segala urusan dan sebagainya. Mungkin saya baliklah 25 kan, 25 bulan insya-Allah saya baliklah. Dan kemudian kalau ada kesempatan pergi lagi. Kan, insya-Allah. Jadi wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.